Seketika terbit tiba, ribuan cinta jadi satu, jadi semangat untuk ku tempuh jalan baru. Kilauan cahaya mengebus berbagai sedu, tercapainya cinta sebuah pujang yang telah berlalu. Hiasnya bahagia timut sedikit haru. Serta doa aku panjangkan ke untuknya. Ingatku untuk bersyukur selalu, ya Allah. Jadikan aku manusia yang bersyukur selalu, ya Allah. Aku terima kasih dengan apa yang kau bagi, ya Allah. Selama hampir 4 dekad menghambakan diri dalam dunia pendidikan sejak mula menjadi guru pada tahun 1977. Tak kenal maka tak cinta. Menelusuri latar belakang tokoh, beliau dibesarkan dalam keluarga yang sederhana hasil keringat ayahandanya yang bernama Encik Ishak bin Azidin tidak menghalangnya untuk terus maju ke hadapan. Bondanya, Fatimah binti Arsyad merupakan pemangkin semangat yang terbesar beliau untuk mengharungi liku-liku kehidupan. Sebagai anak sulung daripada 4 orang adik-beradik ini, menjadikan beliau seorang yang cekal, tabah dan menjadi contoh kepada adik-adiknya yang lain. Beliau dilahirkan pada tanggal 8 Januari 1956 di Batu Pahat dan dibesarkan di Segamat, Johor. Berpegang pada falsafah mengalah tidak semestinya kalah menjadikan beliau seorang figura yang disegani dan dikagumi sepanjang perkhidmatan. Bila saya lihat di sini nak kaitkan dengan masa hidup saya, saya jenis orang yang mengalah. Dan mengalah tu tak semestinya kita kalah lah kan. Sebab saya tak suka bergaduh. Jadi dalam apa-apa isu, dalam ada apa-apa di walau di mana kita berada, kita tetap mengatakan yang mengalah tak mesti kita kalah. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab saya tak nak bergaduh di antara di mana dengan kawan, dengan adik-beradik, dengan saudara mara. Jadi dengan siapa pun kita berada, prinsip saya tetap mengatakan yang kalah tidak berarti mengalah, tidak berarti kita kalah. Dan satu lagi, kalau kita diberi kerja, saya nak bagi tahulah kepada anak-anak yang bakal menjadi guru, jadikanlah diri kita ni bila diberi kerja, kita fokus dengan kerja tu. Dan kita jadikan diri kita ni orang yang sentiasa nak memberi pertolongan kepada orang, sentiasa suka memberi. Sebab tangan yang memberi itu kan lebih baik daripada tangan yang menerima. Jadi kita sentiasa memberi. Dan jadikanlah diri kita ni orang yang kalau tak ada, orang cari kita. Kalau ada, orang senang kat kita. Macam kita dengan mak kita lah kan. Bila mak kita balik-balik, mak, di mana mak kita? Mak tak ada, kita rasa gelisah. Tokoh ini tidak lain tidak bukan seorang yang sangat berjiwa kental dan berwawasan, iaitu Puan Hajah Fuziah binti Ishak. Caturan Allah telah menetapkan beliau untuk mendirikan rumah tangga pada tanggal 6 Ogos 1983 dan dikurniakan 4 orang cahaya mata hasil perkongsian hidup dengan suami tercinta Encik Abdul Rahman bin Hassan. Namun, seorang daripada anak beliau telah menghadap Ilahi pada awal usia 9 bulan. Abdul Rafi bin Abdul Rahman merupakan permata pertama perkahwinan mereka yang telah berjaya melanjutkan pelajaran sarjana di UTHM Batu Pahat, Johor. Itu dalam bidang pendidikan, teknik dan vokasional, dan kini sudah bergelar seorang pensyarah perkhidmatan makanan Jabatan Pengajian Teknologi Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional UTHM. Seterusnya, satu-satunya puteri dalam keluarga beliau iaitu Anati Akilah Abdul Rahman yang telah berjaya menamatkan pengajian dalam sarjana muda kejuruteraan mekatronik kepujian di Universiti Islam Antarabangsa UIA Malaysia dan kini menjadi jurutera di Petronas.
Putera bongsu Abdul Qawim juga merupakan permata kebanggaan keluarga apabila berjaya menamatkan pengajian Diploma Cruise and Management Green City College, Kuala Lumpur yang kini bekerja di bahagian manajemen Viking Cruise Line. Meningkap susur galur pendidikan awal Puan Hajah Fuzia. Beliau pernah menuntut di Sekolah Rendah Kebangsaan Perempuan Bandar Segamat Johor. Kemudian meneruskan pelajaran di Sekolah Menengah Kebangsaan Segamat Johor yang kini sudah dikenali sebagai Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Bentara Dalam Segamat Johor. Seterusnya, beliau berpeluang melanjutkan pengajian peringkat tinggi di Maktab Perguruan Perempuan Melayu yang kini dikenali sebagai Institusi Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu Melaka pada tahun 1975 dengan sijil Perguruan Khas Sains Rumah Tangga. Pendidikan beliau tidak terhenti di situ sahaja. Beliau meneruskan pengajian di Universiti Teknologi Malaysia UTM Skudai Johor, baru di peringkat Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan Kemahiran Hidup dan Sarjana Pendidikan Teknik dan Vocational pada tahun 1998 sehingga 2002. Beliau sangat berbangga kerana telah diberikan peluang untuk memberikan khidmat yang terbaik sepanjang bertugas dalam profesi perguruan ini. Perkhidmatan beliau selama lebih 40 tahun yang bermula sebagai seorang guru biasa hinggalah menjawat pelbagai jawatan. Sepanjang 40 tahun tempoh perkhidmatan dalam dunia pendidikan ini disifatkannya sebagai amal jariah untuk bekalan saham akhirat. Sepanjang perkhidmatan, beliau telah berkhidmat di 2 buah sekolah dan 1 di institusi pengajian tinggi. Bermula di Sekolah Menengah Kebangsaan Parit Betak, Pontian Johor dan di Sekolah Menengah Kebangsaan Semerah Batu Pahat Johor. Di kedua-dua buah sekolah ini, beliau telah menjawat jawatan sebagai guru akademik dalam subjek sains rumah tangga, geografi, kemahiran hidup, bahasa Melayu dan juga pendidikan jasmani. Seterusnya, jasa dan khidmat telah diteruskan ke Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Hussein Pon, Johor, bermula pada tahun 1994 sehinggalah tahun 2016. Antara khusus yang pernah diajar adalah khusus sains rumah tangga, jahitan, masakan dan kekeluargaan selama 12 tahun bermula 1994 sehingga tahun 2006. Bukan itu sahaja, selama perkhidmatan beliau sebagai pensyarah, beliau juga terlibat dalam program khusus dalam cuti iaitu KDC dari tahun 2005 sehingga tahun 2006 bagi melengkapkan diri dengan kemahiran-kemahiran yang dapat membantu beliau dalam profesi perguruan. Turut terlibat dalam pemprosesan makanan kursus perguruan lepasan ijazah bagi pensyarah-pensyarah politeknik dan Kolej Komuniti Malaysia, pendidikan teknik dan vocational, khusus perguruan lepasan diploma bagi pensyarah-pensyarah politeknik dan Kolej Komuniti Malaysia. Pada tahun 2006, selama 6 tahun, beliau menyandang jawatan pensyarah akademik bagi kursus teknologi rumah tangga, 1 teknologi jahitan dan pakaian untuk program persediaan ijazah sarjana muda perguruan PPI SMP. Beliau turut menjadi pensyarah bagi kursus perguruan diri, keluarga dan tempat kediaman PPI SMP
SM3 pada tahun 2007. Beliau pernah menyandang guru sandaran tidak terlatih GSST pada tahun 2012. Hasil dedikasi dalam perkhidmatan sebagai pensyarah akademik, beliau telah memperolehi anugerah pensyarah dedikasi pada tahun 2012. Ditambah dengan bakat kepimpinan yang terserlah serta berdedikasi, beliau telah menerima anugerah pensyarah cemerlang Institut Pendidikan yang sama bermula tahun 2013 sehingga tahun 2016. Sepanjang menjadi pensyarah, komitmen dan juga kesungguhan yang ditunjukkan tidak sia-sia kerana beliau turut menerima pelbagai lagi anugerah sepanjang perkhidmatan di IPG Kampus Tun Hussein On, Batu Pahat, Johor. Antara anugerah yang telah diterima ialah Anugerah Penghargaan Tugas Berkualiti pada tahun 2003, Anugerah Perkhidmatan Cemerlang bagi tahun 2004, Anugerah Lama Perkhidmatan di IPG Kampus Tun Hussein On, Johor pada tahun 2008, Anugerah Pensyarah Dedikasi untuk tahun 2012, Anugerah Pensyarah Cemerlang dalam bidang ekonomi rumah tangga bagi tahun 2013, Anugerah Perkhidmatan Cemerlang bagi tahun 2015 dan juga Anugerah Penghargaan dan Kerjasama dalam Persatuan Puteri Islam Malaysia. Menariknya, ibu kepada 4 orang anak ini juga mempunyai pelbagai kemahiran seperti menjahit, mengait, menyulam dan juga membuat penulisan buku yang beliau istilahkan menulis ringan-ringan. Kemahiran dan bakat yang dimiliki tidak beliau sia-siakan. Pelbagai buku ringan-ringan yang dihasilkan seperti Nota Teknologi Rumah Tangga, Nota Jahitan Teras ERT, Nota Reka Bentuk Pakaian, Modul Reka Bentuk dan Teknologi serta Nota Makanan dan Pemakanan Negeri Johor dan banyak lagi. Setiap buku yang dihasilkan mempunyai keistimewaan dan kelainan tersendiri. Contohnya, Nota Jahitan Teras ERT adalah bertujuan memberikan asas untuk anak-anak muda mengenali alat jahitan dan penggunaan yang betul. Manakala, istimewanya buku Nota Makanan dan Pemakanan ini adalah kerana resepi makanan yang digunakan adalah resepi dan ilham daripada arwah nenek dan juga arwah emak beliau sendiri yang merupakan orang asal negeri Johor. Buku ringan-ringan ini kemudiannya disebarluaskan dengan menjualnya kepada orang luar yang berminat. Dengan kemahiran dan kelebihan yang dimiliki, beliau telah diberikan kepercayaan dalam mengadili pertandingan masakan, bertugas sebagai penilaian peperiksaan amali masakan dan memberikan kursus kejuru latihan serta menjadi pengawas peperiksaan amali jahitan di IPG Kampus Tun Hussein On, Batu Pahat, Johor dan dijemput pengadil pertandingan masakan anjuran Maggi. Pang membuat lawatan di 2 buah negara yang berbeza bagi melihat dapur masak di restoran Mekah dan dapur restoran Bukit Tinggi di Indonesia. Sangat mengujakan. Seterusnya, beliau turut melawat ke tempat membuat kain sutera di Beijing dan melihat sendiri benang-benang dari ulat sutera yang telah ditenun menjadi fabrik yang kasar serta melawat kilang memproses teh di Beijing. Pengembaraan kemahiran ini diteruskan dengan melibatkan diri dalam program lawat dan belajar di PWTC Kuala Lumpur bersama chef dari Kuala Lumpur dalam bidang kulinari.
melawat ke industri kecil sederhana seperti tempat membuat gula-gula, membuat biskut kelapa, menternak lebah di Vietnam. Tokoh yang cekal dan mesra masyarakat ini juga turut berpeluang bersama pengusaha industri kecil sederhana dalam mempelajari ilmu jahitan dan sulaman secara manual di Bukit Tinggi, Indonesia. Pernah mewakili Malaysia ke seminar di India. Walaupun kini beliau telah menamatkan perkhidmatan sebagai seorang pendidik, namun ini tidak menghalang beliau dalam memberikan sumbangan beliau kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat melalui penglibatan aktif Puan Hajah Fuziah dalam Persatuan Guru Lepasan Maktab Perguruan Perempuan Melayu PGLM-PPM melibatkan diri dalam Mesyuarat Agung Kebangsaan di Kedah pada tahun 2016, menjadi tuan rumah Mesyuarat Agung Kebangsaan pada tahun 2018 di mana ianya bertemakan Malam Tautan Kasih. Seterusnya, pada tahun 2019, beliau terlibat dalam Mesyuarat Agung Kebangsaan di Kota Baru sebagai jemputan khas. Penglibatan ini belum terhenti. Pada tahun 2002, telah mewakili PGLM PPM Cawangan Johor ke Mesyuarat Agung Kebangsaan di Perlis. Anak-anak beliau sangat mengagumi semangat dan kepribadian ibu mereka yang tidak mengenal erti putus asa. Boleh Cik Afi ceritakan apa personaliti Puan Fuziah ketika di rumah ataupun ketika beliau bekerja pada sebelum ini? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada adik Ros yang bertanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Bersyukur, terima kasih dan sangat-sangat dihargai kepada pihak penganjur kerana memberi sedikit peluang dan masa untuk saya balaslah berkenaan ibu saya. Alright. Jadi pertama sekali, Alhamdulillah saya sangat bersyukur kerana mempunyai seorang ibu yang sangat-sangat penyayang yang bernama Fuziah binti Ishaq, yang salah seorang menjadi tokoh bagi calon alumni guru MPM lah kan. Jadi saya kenalkan diri saya dulu. Saya Abdul Wafid Abdul Rahman, merupakan anak sulung daripada 3 adik-beradik. Okay. Bahawa saya ni saya sedang bertugas sebagai seorang pendidik juga, sama macam ibu saya, sebagai seorang pensyarah lah, pensyarah dalam bidang kulineri di Fakulti Pendidikan Teknik dan Vokasional di Universiti Tengku Malaysia, Baik Raja Berpahan. Bila saya bercakap tentang ibu ni kan, semua orang ada ibu kan, semua orang, tak ada orang yang lahir kat dunia tanpa ibu. Jadi bila saya buat ibu ni adalah orang pertama, insan pertama yang kita kenali, insan pertama yang kita sanjungi, yang kita sayangi dalam dunia ni. Jadinya saya ni bersyukur sebab dia dianugerahkan seorang ibu yang sangat penyayang, yang bagi kategori saya sebagai seorang ibu yang misali kan, dari segi pengurusan keluarga, dari segi pengurusan kerja, beliau ni sangat-sangat committed. Okay, sangat-sangat committed dalam menguruskan keluarga, dalam menguruskan kerja. Okay, dalam kesibukan beliau sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pensyarah, tanggungjawab, tugas dan amanah yang seorang ibu ni di rumah sangat dititik beratkan. Bagi ibu, rezeki dari hasil titik peluh yang dilaksanakan tempat kerja itulah yang akan menampung ataupun menanggung dan juga digunakan untuk kehidupan keluarga, untuk kesempurnaan kehidupan pada masa akan datang. Okay, saya sebagai seorang anak lah kan, kalau nak dikatakan apa yang saya kagumi itu memang mostly daripada ibu saya tu, saya sangat kagum lah kan, sebab saya ni adalah hasil didikan dia. Walaupun anak sulung kan, bila anak sulung ni ada banyak lah persamaan dia, banyak lah ciri-ciri yang saya ikut pada dia. Okay. Ibu ni kalau tengok kejayaan saya pada hari inilah kan, bila saya berada di mana saya berada sekarang ni, itu adalah hasil didikan, hasil ajaran, nasihat, tunjuk ajar daripada ibu saya. Ibu saya ni seorang pensyarah, dia berdasar seorang guru,
naik dalam syarah, yang telah berkhidmat di sebelum ni di IPG, tu mesin on, tu Pahan. Jadi daripada kecil tu saya lihat persamaan saya dengan dia ni. Pertama term yang paling saya suka buat adalah masak. Kalau saya tengok keadaan saya sekarang ni, saya bekerja sebagai tukang masak. Okey, betul lah, sebab itu adalah dah saya didikkan ibu saya. Bila jadi tukang masak ni, bukan kita ni datang daripada apa yang ibu ajar tu kita dipaksa buat, tidak. Dia adalah hasil daripada pemerhatian, hasil daripada sokongan, hasil daripada ilmu yang dicurahkan kepada saya. Sebab tu kalau kata orang tu orang pelik bila tengok anak lelaki ni, kenapa boleh masak? Kata patut anak lelaki ni lah ambil engineering. Tapi saya terbalik pula. Saya dengan adik saya yang perempuan ni seorang jurutera di Petronas. Yang perempuan jadi engineer. Yang lelaki ni tukang masak. Adik saya yang seorang lagi lelaki pun tukang masak juga macam saya. Tapi dia lebih kepada ke arah bahagian servis lah. Tapi saya yang totally ikut sebagai tukang masak. Jadinya yang menjadikan faktor kenapa saya ni lebih minat kat tukang masak ni, sebab mungkin sebab saya nak sulung lah, salah satu faktornya lah kan. Keduanya sebab saya ni pula selalu kalau ibu saya tu pergi mengajar ke dekat tempat kerja dia, saya ikut. Kadang dia bawa saya, bantu dia dekat kelas, bantu dia untuk susun makanan, bantu dia untuk susun pinggan. Kadang benda basic je, kita rasa macam susun pinggan je pun macam lah tak boleh buat kan. Tapi saya rasa itu adalah the asas, the akar dia punya root dia untuk kita mula mengenali dalam bidang perkhidmatan makanan, dalam bidang kulineri. Okey, itu yang menjadi faktor macam mana ibu saya mendidik saya. Jadi itu juga tambah lagi bila ibu saya ni dia tegas, dia sangat garang. Bagi saya dia sangat, kalau orang tak tahu dekat luar tu tengok Puan Fuziah ni memang jenis orang yang friendly, memang ramai kawan. Saya tak nafikan, saya ni mengikut jejak dia, memang ramai kawan, memang mudah berkawan. Tapi kat rumah dia sangat tegas dengan anak. Sebab dia rasa tanggungjawab dia rasa ketegasan dia dengan anak, garang dengan anak tu menyebabkan anak-anak ni rasa bukan rasa takut, dia rasa hormat. Kita dia nak anak-anak ni di luar, walaupun kat rumah ni ibu garang, tapi kat luar tu anak-anak ni boleh survive, boleh berdikari dengan apa yang dia ajar di rumah tu. Ayah saya jenis orang yang diam, tapi bila dia cakap, dia tegas, dia senyap. Jadi the combination ibu dengan ayah ni alhamdulillah lah menyebabkan saya dan adik-beradik ni berjaya pada hari ni lah. Selain itu juga kalau lihat tak tahulah, kalau saya kongsikan kepada yang lain-lain kan. Contohnya saya ni dan adik-adik saya duduk di asrama. Kami ni sekolah di asrama. So saya ni jumpa daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5 saya duduk asrama. So dari satu darjah 6 je rumah kan. Tu pun darjah 1 sampai darjah 6 tu kami diajar untuk belajar sidai kain. Dia maksudnya walaupun basic, ajar kalau dia macam dia balik lewat ke tak je, kita diajar masak. Walaupun basic kata masak air je, goreng telur je, masak nasi. Tapi itu adalah asas yang membolehkan kita untuk pergi lebih jauh dalam bidang yang dalam, terutamanya dalam bidang masakan dan juga dalam pengurusan rumah tangga. Itu asas sebenarnya. Tak kira lelaki ke perempuan ke, jangan kata kalau lelaki kena buat ke, perempuan je patut buat. Tidak. Bagi saya, bos, kedua-duanya perlu seiring dan perlu seimbang lah antara lelaki dan perempuan. Jadinya bercerita pasal saya duduk asrama ni kan, saya ni 5 tahun duduk asrama, tapi adik-adik saya pun duduk asrama. Tapi macam mana kami ni dibentuk supaya kami boleh menguruskan kerja rumah tanpa paksaan. Macamnya kita tak ada macam apa orang panggil, sesuatu yang betul-betul duduk asrama semua benda dah siap. Bila balik rumah tu bangun tidur je, sarapan dah ada. Tidak, bangun tidur je, baju dah siap basuh, baju dah siap sidai, contohnya kan. Semua benda-benda dah ibu dah siap. Tidak, ibu ni Puan ni kan, dia mengajar kami bahawa bila hujung minggu balik asrama tu, sebulan sekali tu kita orang ni bila contohnya lah, katakan hari kalau macam di Johor dulu hari Jumaat masih bekerja macam di sini lah. So hari Jumaat tu petang malam kita sampai rumah, malam tidur, besok pagi tu lepas subuh tu dia tak akan bagi kita tidur. Dia minta kita tolong dia kemas rumah, basuh baju, sedia baju. Nanti kalau berserapan tu masak sama-sama. So masak sama-sama tu mungkin kita yang tak pandai masak lagi ke, dia akan
ajarlah kita, tunjuk macam mana masak, macam mana kita nak potong bawang apa semua. So kita dah sarapan apa semua. Okay, lepas tu after that you nak rehat. Tapi tu dah puas dah, everything kerja rumah tu dah siap, nak sapu sampah ke vacuum lantai semua. Dia dah suruh kita buat sama-sama dengan dia tu. After that dia boleh rehat. Rehat tu time lah kita nak tidur balik ke, ataupun kita nak sambung buat kita punya kerja sekolah yang cikgu bagi ke, tu terpulang. Tapi asas pagi lepas subuh je you have to clear everything dekat rumah tu. Bukan kerana ibu tak boleh buat, tidak, dia boleh buat, dia boleh buat seorang, tetapi dia nak kita belajar. Dia nak kita tahu betapa erti seorang ibu pagi-pagi berkorban untuk menyediakan kemudahan, menyediakan menguruskan rumah tangga tu dengan lebih sempurna. Tapi dia nak anak-anak tahu, dia sama-sama. So mungkin dengan cara itu keberkatan, dengan cara itu hubungan di antara keberkatan dengan rumah tangga, hubungan adik-beradik, hubungan dengan ahli keluarga tu dapat dieratkan. Okay, sebab kita orang jumpa sebulan sekali. Kadang-kadang tu ada masanya saya balik, adik saya tak balik. Jadi nak jumpa tu bila sekali jumpa cuti sekolah tu, time tu lah dapat jumpa. Sehinggalah besar ni. Bila dah besar ni kan, bila mak saya ni jenis macam kita terbiasa. So bila kecil tu memang dia kuat bebel lah. Kita pun mula-mula macam kenapa ni pagi-pagi nak tidur, nak rehat, nak bebel kan. Tapi bila dah besar ni, buat kita dah tahu, oh macam tu rupanya, oh macam ni rupanya. Apa yang ibu cakap masa kecil, apa yang ibu didik masa kecil tu, itulah hasil yang kita belajar dan apa yang kita terapkan dalam kehidupan kita pada hari ini. Itu sebenarnya. Ada satu lagi saya share kan. Boleh kan kalau saya share satu lagi? Okey. Dia macam ni. Orang lihat saya macam ibu seorang pendidik, seorang cikgu juga. Ayah pun seorang guru. Okey, kami ni adik-beradik, kalau boleh dikategorikan sebagai anak orang mudah, anak orang senang. Kira kan dapat duit senang. Tapi tidak, ibu dengan ayah tak didik seperti itu. Dia nak kalau macam contohnya kita nak duit, ibu nak duit, dia tak kira nak duit RM50, tak nak duit boleh. Okey, sekarang ni ibu ni kadang-kadang walaupun dia mengajar ni, kadang-kadang adalah orang order dia buat kek ke, buat kuih ke, kadang-kadang order dia ada macam catering kecil-kecil ke, ada orang nak order mi ke, goreng ke, apa semua contoh-contoh macam tu. So dia minta kita, okay, now ibu ada order, ada orang minta kek. Dia memang kepakaran ibu memang dia suka buat kek buah, kek lapis. Okay, now ibu dah ajar you all semua macam nak buat kek buah, kek. Okay, ni modal, ibu modalkan duit, beli barang, okay, buat kek, nanti orang tu bayar, duit kuih tu ambil, itulah duit belajar. Jadi dengan cara itu kita mula-mula kita macam kawan-kawan senang dapat duit, kenapa kita orang susah kan? Kenapa kita rasa macam kawan-kawan nak beli apa, order je, pergi kedai, anak ibu nak ni. Tapi kita tak, kami dah ajar adik-adik macam tu. Jadi dengan cara itu bila kita dah besar, kita dah okay, betapa susahnya cari duit, betapa kita hargainya duit yang kita ada tu, nilai duit tu, bukan duit, nilai duit yang kita ada tu, betapa okey, inilah pengorbanan kita kena lalui, inilah usaha, inilah komitmen yang kita perlu lalui untuk mendapat nilai 10% tersebut. Jadi kita hargai. Jadi bila kita nak beli barang ke, kita nak kita nak berbelanja ke, kita sangat hargai apa yang kita buat tu. Itu adalah salah satu didikan oleh ibu saya yang sampai besar saya terapkan kepada anak saya, kepada pelajar-pelajar saya, supaya nilai, yang penting nilai kehidupan kita tu bukan diukur dari segi wang ringgit kita, bukan diukur daripada segi kemewahan, kesenangan kita, tidak. Daripada nilai tu daripada segi kehidupan kita, pengorbanan kita, komitmen kita dalam kita melalui, dalam kita berkongsi kehidupan kita dengan masyarakat di luar sana dan komuniti. Okey, jadinya saya rasa itu sajalah yang saya dapat kongsikan berkenaan ibu saya, dan saya sangat-sangat berterima kasih kepada ibu saya, Fuzia binti Ishaq, yang telah melahirkan saya, membesarkan saya, mendidik saya sehingga saya jadi apa yang saya pada hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih ibu. Semoga ibu terus berjaya. Semoga kami adik-adik, ayah dan satu keluarga, ahli keluarga yang lain, mengucapkan semoga ibu sentiasa diberi kehidupan yang lebih senang, lebih sihat dan juga berjaya di dunia dan akhirat. Dan alhamdulillah dengan adanya berkat doa ibu, semoga ibu dan kami semua berjaya di dunia dan akhirat.
akhirat, insya-Allah. So saya rasa itu saja daripada saya. Semoga kita bertemu insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kehadrat ilahi, kesihatan tubuh badan yang dikurniakan ini membolehkan Puan Fuziah menjejakkan kaki lagi ke maktab perguruan perempuan Melayu ini yang kini dikenali sebagai Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu. Beliau berasa bangga dengan keunikan dan tradisi yang masih dikekalkan di maktab ini. Di mana letaknya perempuan Melayu itu? Berdasarkan maktab perguruan perempuan Melayu. Mungkin dari segi pakaian dia, cara berinteraksi, secara dari segi akhlak dia, dari segi macam yang saya lah dulu kan, saya tengok yang perempuan Melayu itu bagaimana kita dijaga oleh pihak pentadbir di sini, di mana kami nak keluar pun ikut jam masa kan, kami tidak keluar bebas, pakaian kami di luar kan, dulu jin tak dipakai kan, di situlah yang menunjukkan apa, di antara menunjukkan perempuan Melayu bagi Islam pula lah kan. Jadi kami rasa memang saya sebangga sangatlah dengan keadaan dengan keadaan, dengan sifat-sifat yang ada pada Yang dibangunkan, yang disemaikan ya. hingga hari ini. Tapi sekarang ni saya tak tahulah, adakah di sini mesti bertudung semua ke macam mana. Kalau dulu tak bertudung kan, tapi kami memang adalah pakaian-pakaian ditentukan untuk keluar. Jin memang tak boleh pakai. Itulah di antaranya lah yang saya nampak, sebab perbezaan daripada 40 tahun lalu dengan sekarang kan. Okay, baik. Jasamu dikenang, budimu tak terbilang. Semangatmu dijulang, kepimpinanmu gemilang.